Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Kepada anda yang masih baru dalam channel saya, nama saya Izlin. Terima kasih dan selamat datang ke channel kesayangan saya, Anak Gunung Channel, semestinya channel yang menyajikan kepada anda cerita-cerita untuk orang yang mencari kebahagiaan. Okay, so sebelum korang klik video ni tadi, saya yakin korang dah baca tajuk, betul tak? Okay, so I have no reason to drag your time untuk dengar saya punya celoteh ataupun saya punya introduction yang panjang-panjang. So, apa kata kita direct to the point? Jom kita tengok soalan yang pertama. Dua jawapan yang sangat kuat. Okay, yang pertama, saya tak nak selepas ini kita terbagi bantuan kepada orang yang tak sewajarnya, iaitu orang-orang yang dah terima bantuan lebih banyak daripada apa yang dia perlukan. Dan akhirnya orang yang betul-betul miskin guys, orang yang betul-betul memerlukan, yang betul-betul tengah kelaparan, dan orang yang betul-betul tidak ada benda untuk menghubungi kita dekat dunia luar ni. Sebab apa saya kata macam ni? Memang wujud guys, memang wujud orang-orang yang langsung tidak ada handphone, yang tidak ada alat untuk berhubung dengan dunia luar. Dia tak tahu nak hubungi kita, nak bagi tahu kata beras habis, dia tengah lapar, dia tengah sakit, and everything dia tak boleh bagi tahu. Sebab apa? Dia tak ada alat komunikasi. Memang wujud. Okay, so akhirnya diorang ni end up with diorang terbiar tanpa pembelaan yang sewajarnya. Kita tak nak, it's not fair guys, betul-betul tak adil. Dan yang kedua, saya nak explain kepada kawan-kawan saya dekat luar sana, terutamanya kawan-kawan yang dari Semenanjung Malaysia. Okay guys, sebelum kita nak bincangkan tentang isu ini dengan lebih panjang lebar, saya nak minta tolong kepada anda untuk like dan komen video ni, especially kepada korang yang mungkin pernah dapat mesej permohonan bantuan daripada mana-mana pihak yang korang tak kenal. Okey, korang komen kat bawah, dan juga korang kena tahu video ni bersifat video pesanan khidmat masyarakat yang bertujuan untuk memberi kesedaran dan alertkan masyarakat kita tentang wujudnya kes-kes macam ni dekat Malaysia. Okey, so apa yang korang kena buat? Korang tolong tekan button share dekat bawah dan share lah ke platform Instagram ataupun Facebook, dan yang paling senang korang share dekat WhatsApp korang link video ini supaya mesej daripada video saya ini boleh sampai kepada orang terdekat dengan kita. Saya sebenarnya tak alert pun dengan kes ni. Okay, saya tak sedar wujudnya kes ni, tetapi selepas ada beberapa orang kawan-kawan saya dari pelbagai negeri di Malaysia ni, okay, ada yang dari Selangor mesej, Kelantan, ada yang dari Perak, ada yang dari Penang, Kedah mesej ni tanya saya, Izlin, betul ke tempat ni wujud dekat Sabah? Betul ke diorang ni susah macam ni? Apa sebab rasa diorang ni macam pelarian Rohingya? Apa sebab rasa diorang ni macam susah sangat macam dekat Syria? Benda yang saya tak berapa seronok nak dengar lah. Okay, tapi by the way, kena terima juga. So sebagai Sabahan, saya rasa bertanggungjawab untuk share kepada anda tentang isu ini. So korang mungkin tertanya-tanya, Izlin tahu kat mana kan? Macam mana aku boleh tahu nak cerita tentang isu ni? Okey, saya sempat menguruskan ataupun menyelaraskan bantuan untuk COVID-19 di Sabah, terutamanya di Kota Kinabalu dan di daerah Ranau. Okay, so kami ni berhadapan dengan macam-macam jenis manusia, macam-macam jenis individu, perangai, cerita dan juga kesusahan-kesusahan yang di luar jangka. Okay, so apa yang berlaku adalah kawan-kawan saya ni mesej saya, hantar screenshot dengan mesej di antara diorang dengan orang yang meminta bantuan ni lah. So selepas saya buat perbandingan, diorang ni menghantar mesej yang hampir-hampir serupa. Okay, hampir-hampir sama antara satu sama lain, cuma orang yang menghantar tu orang yang berbeza. Okay, so dalam mesej diorang tu, format yang diorang gunakan adalah diorang akan bermain dengan emosi kita, emosi penerima. Okay, mula-mula diorang akan hantar mesej ceritakan diorang ni dalam kesusahan, dah 3 hari tak makan, baby minum susu pekat sahaja, ada yang cakap hanya makan ubi kayu dan sebagainya. Diorang akan ceritakan segala kesusahan diorang. Kemudian mesej diorang ni disusuli dengan gambar-gambar untuk menyokong diorang punya statement yang di atas tu. Okey, contohnya diorang akan hantar gambar anak diorang tidur bergelimpangan di atas lantai yang kosong. Okey, diorang akan hantar gambar macam mana tin susu anak yang dah kosong, tong beras yang dah tak ada beras, dan dapur kayu dan sebagainya lah. Diorang akan try hard untuk buktikan yang diorang memang memerlukan. Okay guys, so saya nak cerita dengan korang, diorang ni bukanlah
tak tahu apa-apa. Okey, diorang ni memang cekap jugalah. Okey, so berdasarkan satu kes yang tertangkap, okey, yang kita orang Sabah ni panggil kedapatan lah. Okey, kantoi lah. Okey, so diorang ni mengaku sebenarnya diorang hanya Google sahaja secara rambang. Diorang type dekat Google keyword yang berkaitan, contohnya bantuan makanan COVID-19, bantuan COVID negeri Sabah, okey, macam-macam lah keyword yang berkaitan, dan diorang search. Yang bestnya bila diorang tekan dekat image, lepas diorang search dan diorang tekan image, dekat situ bersepah poster-poster yang berkaitan dengan permohonan sumbangan untuk bantu mangsa ataupun asnaf-asnaf di negeri Sabah dan sebagainya. Why? Sebabnya mungkin diorang fikirkan yang orang Semenanjung tak ada masa dan ada kekangan untuk datang cek sendiri apa yang betul-betul berlaku. Apa sebenarnya yang berlaku? Korang tak boleh pergi tengok lah kira kan. So kalau macam kami pernah terkantoikan satu pemohon bantuan yang mana dekat rumah dia ni dah ada beberapa kampik beras dan dia dah dapat bantuan daripada 4 NGO yang berbeza. Okey, so kita NGO ni kita bukan buat kerja membabi buta macam tu lah. Ada orang minta kita bagi. Tak, kita akan pergi siasat dahulu sebab kita dah memang berhadapan dengan banyak kes macam ni. Tapi sebelum tu saya nak minta maaf siap-siap guys kalau ini adalah benda yang sensitif mungkin, tapi inilah realiti yang korang kena tahu bahawa mesej-mesej ini bukanlah daripada orang Sabah original. Diorang ni 99.9% saya boleh kata bukan original Sabahan. Diorang ini adalah parti ataupun pendatang tanpa izin yang datang bekerja di negeri Sabah tanpa dokumen yang sah. Okey? So, saya tak nak tuding jari kepada mana-mana pihak, tapi itu adalah hakikat yang korang kena tahu. Dan diorang ni bukannya original Sabahan. Korang kena faham betul-betul isunya dekat sini. Yang hantar mesej kepada korang tu bukannya orang original Sabahan. Okey? Dan kenapa diorang buat macam tu? Okey. Seperti yang korang tahu, PKP guys, terutamanya di negeri Sabah, memang PKP dia berlanjutan dah makan tahun dah guys. Diorang punya PKP. So sepanjang PKP ni korang faham-faham lah, polis askar ni bersepah kat tempat-tempat yang terpencil pun diorang ada. So kalau korang lah yang di tempat parti ni diorang tak ada dokumen, so agak-agak berani tak diorang untuk pergi keluar bekerja. Sebab kebanyakan diorang ni bekerja secara ambil upah secara harian. Okay, diorang akan pergi restoran tanya nak buat cleaning ke, nak buat wiring ke, nak buat piping. Diorang akan buat kerja yang ambil gaji hari. Bila PKP diorang tak boleh bekerja, so total loss lah diorang ni. Diorang tak ada sumber pendapatan. Bila tak ada sumber pendapatan, diorang tak ada sumber makanan. Satu-satunya cara untuk survive yang diorang boleh nampak adalah dengan cara memohon bantuan sebanyak mungkin daripada individu dan NGO. Okay, so tapi korang jangan risau sebab NGO di negeri Sabah ini diorang ada link antara satu sama lain. Okey, maknanya kita orang ni ada kita orang akan rujuk dengan NGO lain dahulu, semak sama ada pemohon yang minta dengan kita tu dia ada tak memohon dengan NGO sebelah. Gitu. So kita boleh detect lah kalau kata pemohon A dia ada minta dengan NGO kita cek dalam grup kita tu tiba-tiba dekat NGO C dengan D ada nama kawan tu. So kita tak akan bagi double atau triple lah. Salah satu sahaja NGO yang akan pergi dan bantu dia. So situation dia yang sebenar-benarnya saya nak bagi tahu kepada korang, diorang ni memang betul-betul susah guys. Memang betul-betul susah. Sahih lah diorang ni memang susah. Cumanya cara diorang meminta bantuan itu agak salah lah pada saya. So, saya sendiri baca dekat Facebook, Instagram, ada juga yang post dekat Twitter, pendapat-pendapat yang tak best lah. Okey, sampai ada yang menghina negeri Sabah, sampai ada yang menghina orang Sabah yang kata Sabah ni asal orang Sabah ni miskin sangat. So, kesan dia yang paling besar adalah kesan ke atas perkauman kita. Hubungan di antara rakyat Malaysia di Semenanjung dan negeri Sabah akan jadi keruh guys. Okey, so, negativity itu akan tersebar. Saya tak nak dan saya tak suka sebab saya Sabahan yang tinggal di Semenanjung guys. So saya tak suka bila adanya benda-benda negatif yang boleh dijadikan isu untuk bergaduh. Okey.
sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita memang kena bantu diorang, tapi jangan bantu secara direct, please lah. So menyumbanglah kepada badan-badan yang berautoriti, kepada NGO ataupun mana-mana penggerak bantuan kemanusiaan di negeri Sabah. Korang jangan risau, korang nak bagi pada siapa pun boleh. Ada banyak, Salimah ada, Puteri Islam Malaysia dekat Sabah tu pun ada, ABIM ada, Pertubuhan Amal An-Najiyah, semua ada banyak guys. Korang tinggal pilih je. Okay, korang bagilah kepada mereka dulu sebab dorang ni lebih tahu nak bagi pada siapa. Itu saranan saya kepada anda. Terpulang kepada anda nak pilih NGO manalah. Okay guys, so saya harap lepas ni tidak ada lagi isu-isu yang negatif di antara rakyat Malaysia di Semenanjung dan juga Sabahan. So mudah-mudahan info ini, pesanan ini sampai kepada anda semua, maklumat ini sampai kepada anda semua. Okay, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.